apabila Dajjal ini keluar, maka umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia hanyalah 40 hari sahaja. Kita pun kata apa? Alhamdulillah, 40 hari singkat dah. Nabi kata hari pertama Dajjal itu keluar, panjang hari itu seperti setahun. Tang ni tak alhamdulillah, tang ni innalillah. Tuan-tuan, apabila Dajjal itu keluar, Allah memberikan umur kepadanya hanya 40 hari. Okay, lega. Tiba-tiba Nabi sambung hadis tu. Nabi kata hari pertama Dajjal itu keluar, panjang hari itu akan menjadi seperti setahun. Tempoh yang Nabi sebut itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tempoh tu hiasan ke hakikat? Kata para ulama, tempoh itu hakikat. Setahun itu hakikat. 24 jam darab 365. Hari ni satu hari 24 jam. Hari ni satu hari 24 jam. Hari pertama Dajjal muncul di Asfahan, di Khurasan, panjang hari pertama itu 8,760 jam. Berubah tak tuan-tuan cuaca? Berubah. Berubah tak cara ibadah? Berubah. Berubah tak cara hidup? Berubah. Berubah tak cara makan? Berubah. Macam mana tak berubah? Sehari jadi 8,760 jam. Apa bukti hari pertama kemunculan Dajjal itu panjangnya sama seperti setahun? Itu hakikat. Buktinya ialah soalan daripada sahabat radhiyallahu anhum. Tuan-tuan tengok, bila Nabi sebut hadis ni, sahabat tanya, ya Rasulullah, hari yang Dajjal muncul sehari bersamaan dengan setahun itu, cukup tak kami solat 5 waktu? Sahabat tanya soalan ni. Tuan-tuan dengar, ya Rasulullah, hari yang Dajjal muncul itu, yang panjang jadi setahun itu, cukup tak kami solat 5 waktu? Nabi kata tidak. Dengar tuan-tuan, ini fiqh zaman Dajjal. Fiqh itu berubah sikit. Nabi kata tidak. Uqduru lahu qadra. Tak cukup kamu solat hari itu yang panjang setahun itu 5 waktu. Bahkan kalian mesti membuat anggaran kepada setiap waktu solat. Anggaran macam mana tuan-tuan? Macam ni. Kita tengok pada hari yang Dajjal keluar tu, kita tengok jam. Kalau ada jam lah, kalau ada jam. Cuaca tak berubah, gelap. Dah berapa kali pusing 12 jam, gelap. Maka ketika itu kita tetap perlu solat zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia macam ni, bila masuk subuh, contohnya pukul 6, kita tengok cuaca gelap, kena sembahyang subuh. Berlalu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam cuaca gelap, kena solat tak zuhur? Kena solat. Habis kita solat zuhur, jam 1 berlalu lagi, 2, 3, 4, kita tengok jam 4, cuaca macam tu juga, kena solat tak asar? Kena solat. Itu maksud Nabi, tidak cukup ketika itu kamu solat 5 waktu sahaja dan kamu mesti membuat anggaran. Dah selesai. Itu secara ringkas. Itu solat. Kemudian kata Rasulullah, hari kedua Dajjal panjangnya seperti sebulan. Pula dah. Kan kita ada ingat tadi 40 habis tahun tu selesai. Dah tuan-tuan. Panjang hari kedua menjadi seperti sebulan. Maksudnya 24 darab dengan 30. Berapa jam hari itu? 720 jam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, suasana macam mana waktu tu tuan-tuan? Macam ni kah? Ada kuliah maghrib, orang pergi kerja? Tak tahu, saya tak boleh bagi jawapan.
Ketika itu manusia akan menghadapi buat kali pertama pengalaman dalam masyarakat itu, bagaimana mereka nak hidup satu zaman sehari jadi 720 jam. Tuan, panjang jadi. Macam mana nak hidup ni? Adakah budak-budak anak-anak kita pergi ke sekolah kah? Kita pergi kerja kah? Wallahu alam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Zaman itu. Kemudian kata Nabi, hari yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari yang ketiga panjangnya seperti seminggu. (24) darab dengan 7, 168 jam. Dan hari yang keempat kata Nabi SAW, barulah hari itu berjalan seperti hari-hari biasa kalian. Hari keempat. Semua sekali tuan-tuan, 365 campur dengan 30 campur dengan 7 hari campur dengan 27, semua sekali lebih kurang 429 hari. Lama tuan-tuan. Benda kedua yang paling besar yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, yang pertama solat. Yang kedua yang paling besar ialah apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang akan berlaku ketika mana hari yang panjang yang Dajjal itu keluar? Kata Rasulullah, Dajjal akan mengelilingi bumi. Tidak ada kampung, tidak ada bandar, tidak ada lorong, tidak ada kawasan kecuali dijejaki oleh Dajjal. Tuan-tuan yang kata kami duduk Kuala Berang Ustaz, jauh. Tidak ada kampung atau bandar kecuali sampai Dajjal. Pada hari pertama Dajjal keluar, tidak akan ada setitis pun air untuk diminum, dan tidak akan ada sekeping roti pun untuk dimakan. Tuan-tuan, Nabi sebut tidak akan ada setitis air. Zaman hari ni kita tengok, air banyak Ustaz, sungai apa semua. Tuan-tuan sekalian, itu sebab tak berlaku kemarau. Cuba berlaku kemarau. Tuan-tuan, Malaysia ni kalau Allah sekat hujan 3 bulan, berapa negeri akan mula mencatur air? 2 tahun lepas, 3 tahun lepas berlaku kemarau 3 bulan, hujan tak turun. Saya tengok sendiri, beberapa negeri mencatur air baru 3 bulan. Kalau 5 bulan, kalau 7 bulan, kalau 10 bulan, setahun sebelum kedatangan Dajjal, Allah SWT contoh Allah mengkemaraukan negeri kita. Tuan-tuan nak jumpa air ni? Tak jumpa. Tuan-tuan, bila hujan tak turun selama 7 bulan di Semenanjung ni, sungai kering tak tuan-tuan? Kering. Empangan kering tak kalau 7 bulan tak turun hujan? Kering empangan. Air yang disimpan dalam bukit, kalau hujan tak turun 7 bulan, air terjun, air sungai yang kita duk pergi mandi tu, tak ada air tuan-tuan. Nampak tak? Jadi itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, pada hari pertama keluar Dajjal, air ini tidak ada setitis pun. Ni, setitis pun tak ada. Tadi kita kata sebulan boleh simpan Ustaz, kan? 5 beg beras cukup lah. Masalahnya ialah hari pertama sudah tidak ada lagi sekeping roti dan setitis air. Siap. Orang berperang tak tuan-tuan? Tak ada makanan, orang berperang tak? Perang. Orang sanggup bergaduh kalau tak ada makanan. Apatah lagi kalau tidak ada air. Maka sahabat tanya soalan yang kedua kepada Nabi SAW. Pukul 9 saya berhenti, insyaAllah. Dah 8.45 dah. Tuan-tuan pun letih, saya pun letih. Allahu Akbar. Sahabat tanya, ya Rasulullah,
bagaimana orang Islam untuk mendapatkan makanan? Nabi pun jawab, ketika Dajjal datang di satu tempat. Tuan-tuan, Dajjal dia akan datang satu tempat, satu tempat, satu tempat, satu tempat. Apabila dia sampai di satu tempat, maka Dajjal akan bawa bergunung-gunung roti dan makanan. Bergunung. Siapa nak dapatkan makanan, siapa nak dapatkan minuman, satu saja ucapan, mudah saja. Dia perlu mengaku, alastu bi rabbikum, bala, kamulah Tuhan kami. Dia kena mengaku macam tu aja. Mudah aja. Mengaku apa tuan-tuan? Jual iman dan akidah yang paling mahal yang ada pada diri kamu, mengaku aku Tuhan kamu, dapat makanan. Waktu tu tuan-tuan, kita akan melihat betapa ramai di kalangan umat Nabi SAW berbondong-bondong ketika mana tidak ada makanan dan minuman. Mereka menyembah Dajjal, mereka mengaku tentang ketuhanan Dajjal, wal'iyadzubillah. Yang inilah yang paling ditakuti oleh, yang dirisaukan oleh semua Nabi dan Rasul. Apa dia tuan-tuan? Satu orang umat Nabi Muhammad mengaku Dajjal sebagai Tuhan, maka kafir dan kufurlah dia selama-lamanya, tidak lagi akan keluar daripada neraka Jahannam, wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, orang sujud, orang mengaku dia Tuhan, habis waktu tu, habis. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau macam tu, kami yang beriman, yang nak pertahankan iman kami ni macam mana ya Rasulullah, kalau kami hidup pada zaman tu? Tuan-tuan tahu apa Nabi jawab? Adakah Nabi jawab Allah SWT akan berikan air pada orang beriman? Sepanjang 400 tahun tempoh yang Dajjal turun tu, 400 tahun, 400 hari. Walaupun 40 hari, tapi hakikatnya ialah 400 hari. Sepanjang tempoh 400 hari Dajjal keluar itu, 400 hari itu orang beriman tak minum dan tidak makan. Macam mana tuan-tuan? Makanan mereka ialah, kata Rasulullah, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Masuk akal tuan-tuan? Tak masuk akal. Tetapi itulah makanan orang beriman. Kita hari ni tak makan 4 jam, start motor carilah makanan. Pagi sarapan dah, tengah hari makan nasi dah, petang tu dia nak. Petang tu kalau kena juga cakotiau ke, keleko ke, goreng pisang ke. 400 hari mereka yang nak selamatkan iman mereka daripada Dajjal tidak akan meneguk air walaupun satu tegukan. Macam mana tuan-tuan? Saya baca hadis ni, saya termenung panjang, tak boleh nak masuk akal saya. Macam mana nak selamat? Kata Rasulullah, makanan mereka hanyalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi kata tiap-tiap kali mereka sebut zikir itu, perut mereka akan terasa kekenyangan. Luar biasa tak? Luar biasa. Inilah antara benda sukar yang kita nak hadapi pada zaman Dajjal. Kalau Allah panjangkan umur duk pada zaman tu, wal'iyadzubillah, itulah cabaran yang paling besar dalam kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar tuan-tuan cabaran tu. Apabila dia datang ke dalam satu kampung ataupun dalam satu bandar, ni Nabi besar ni. Nabi kata, kamu tengoklah dia, sesungguhnya mata kanannya buta. Dan ketika mana dia mengaku bahawa dirinya Tuhan, ketahuilah bahawa Allah itu tidak buta matanya. Tuan-tuan, dia manusia berjalan, bukannya dia terbang. Dajjal itu tidak terbang, dia berjalan seperti manusia, makan seperti manusia, melihat dan bernafas seperti manusia.
Bila dia datang, dia berucap di depan 10,000 orang di Kuala Berang ni. Dia kata, akulah Tuhan sekalian alam. Nabi kata, tengok muka dia, lihat kehuduhan matanya. Matanya buta, dan Tuhan itu tidak buta. Jangan kalian terpedaya dengan dia. Dan setiap manusia beriman, apabila melihat Dajjal, mereka akan melihat di dahinya akan tertulis 3 huruf, iaitulah kaf, fa, ra. Bacaannya ialah kafir. Tulisan di dahi Dajjal yang disebut sebagai kafir itu tidak akan dapat dibaca oleh orang-orang fasik, munafik dan kafir. Jaga-jaga tuan-tuan, yang ni yang paling saya takut, yang paling kita semua takut. Hari ni kita ada jawatan ustaz, kita ada jawatan mufti, kita ada jawatan imam, kita ada jawatan sekian, kita ada jawatan sekian. Keluar Dajjal nanti tuan-tuan, kawan di sebelah kita nampak di dahi tu, ada tulis di dahi dia, jangan pergi, itu Dajjal. Kita pula kata tak nampak pun. Kenapa tak nampak? Kerana Nabi kata si fasik dan munafik tidak akan dapat baca tulisan itu. Wal'iyadzubillah. Ramai tak fasik hari ni tuan-tuan, munafik. Allahu Rabbi. Tengok, bila kita tengok dia datang kan, nampak di dahi dia jelas. Tuan-tuan, di dahi dia tidak ditulis dengan kapur ataupun cat ataupun pen, tetapi orang-orang beriman akan membaca dengan nur yang diberikan oleh Allah daripada hati. Nur tu naik ke mata, dengan nur itu hidayah Allah, dengan hidayah Allah itu dia pun baca kafir. Dajjal ni lari. Apabila kalian berjumpa dengan Dajjal, larikanlah diri kalian. Bukan pergi interview pula. Lari. Jauhkan diri daripada dia. Jangan risau tak dapat makanan, kerana makanan orang beriman ialah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Antara yang paling banyak terpengaruh dan terpukau dengan Dajjal antaranya ialah Yahudi, dan yang keduanya wanita. Sehingga kalian akan melihat bagaimana kalian ketika itu akan mengikat ibu, kakak dan adik perempuan kalian di rumah masing-masing. Ikat. Kenapa ikat tuan-tuan? Bila Dajjal dia datang, dia bawa kemewahan, dia bawa makanan, dia bawa minuman, dia bawa emas dan perak. Tuan, orang bawa emas dan perak ni berketul macam ni, bukan iPhone 8, bukan iPhone 10. Emas begini, emas. Nabi kata dia tunjuk ke tanah, terkeluar emas dan perak. Keluar macam tu, keluar. Terpelanting-pelanting, terkeluar-keluar emas dan perak daripada tanah. Dia pun pegang emas dan perak. Siapa yang nak kemewahan, nak makanan ni, sila datang ke depan dan mengaku bahawa aku adalah Tuhan. Tuan-tuan, agak-agak manusia waktu tu berebut dah. Tuan-tuan tengok keadaan saudara-saudara se-Islam kita di Malaysia pada hari ni, yang dikeliling kita pada hari ini. Tuan-tuan, agak-agak pada zaman Dajjal keluar, tawarkan emas perak, tawarkan makanan dan minuman pada masa tak ada makanan dan minuman, apakah manusia akan sujud ataupun lari daripada dia? Hari ini kalau ada tawaran RM1,000 pun manusia berebut-rebut RM1,000. Sanggup tak solat berhari-hari. Nak beli tiket bola, berapa hari orang beratok? Buat kemah depan tu 3 hari. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Beli tiket bola tuan-tuan, beli nak tiket nak tengok perlawanan bola, orang beratur tuan-tuan, 3 hari duduk di situ, 2 hari duduk di situ, 12 jam berdiri di situ. Tu kena bayar duit. Kalau bagi duit, kata Nabi, kalian akan melihat betapa ramai yang akan ikut dia, mengekori dan membuntuti Dajjal ke mana saja dia pergi, seperti mana sekawan lebah yang mengikuti ketua mereka. Habis pakai ikut. Jadi sama-samalah pakat buat persiapan